من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Muka surat 435 masih lagi tentang solat-solat sunat rawatib. Cerita tentang solat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Solat ini, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, adalah solat 4 rakaat yang dimaksud oleh Aisyah bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam keadaan musafir lah. Dalam keadaan musafir, solat rawatib ni Nabi tak buat lah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kan? Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyak Nabi tak buat lah. Tapi kalau maknanya, kalau Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala pernah ditanya lah tentang kalau kita pergi umrah ataupun haji umrah di Masjidil Haram, maknanya kan apa yang perlu kita buat. Di sini ada orang tanya dia, kan, di sana ada kata soalan lah. Su'ila fadilatul syekh hunaka ba'dun nasi yuqaddimuna ataupun yaqdumuna min manatiq mukhtalifah. Di sana ada orang yang ramai yang datang daripada tempat-tempat yang berbagai-bagai li'atakifu, untuk beriktikaf li ashril awakhir min Ramadan. Mereka datang beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, kan, fil Masjidil Haram, di Masjid Haram. Walakinnahum yatrukuna sunan rawatib, tapi mereka tinggal sunnah-sunnah yang rawatib ni, qabliyah dan ba'diyah. Saya harap arjul ijabah bitafsil, sila jawab dengan terperinci lah orang tanya dia. Maka Syekh menjawab, Syekh Ibn Uthaymin, fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, dia kata al-haqiqah, pada hakikatnya, annal insan, seseorang, dia kata manusia, idza mannallahu alaihi, bila Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kurniaan, ay yasila ila hadzal masjid, bahawa dengan rezeki daripada Allah Ta'ala dia boleh sampai ke Masjidil Haram, fa innahu yanbaghi lahu, maka sepatutnya baginya, ay yukthira minas salah, bahawa dia memperbanyakkan solat lah, perbanyakkan solat-solat sunat. Sawa'un kanat minas salatil masyru'ah, kan, adapun solat tak kiralah solat fardu ataupun solat-solat sunat yang harus. Wa amal insan, dia kata adapun manusia, dia kata orang ramai, idza alladhi yakun fi hadzal makan, maknanya wa amamal insan, di hadapan kita, dia kata ni maknanya banyak amalan-amalan sunat, solat-solat sunat yang mutlak, solat sunat mutlak kita boleh buat, bukan rawatib, solat mutlak, solat 2 rakaat, solat kan, bukan rawatib, boleh buat. Yakni kalau kita kata dia tu musafir, dia tidak sembahyang rawatib zuhur, maghrib, isyak, dia tak sembahyang. Bila dia tak sembahyang rawatib maghrib, zuhur, maghrib dan isyak, itu tidak bermakna bahawa kita kata tak boleh dia solat sunat yang lain. Bukan macam tu maksud dia. Dia tinggallah solat sunat rawatib tadi, kan, tapi dia buat solat sunat yang mutlak. Maknanya dia solat sunat, kan, waktu duha, tahiyatul masjid, solat tatawwu' biasa, solat sunat biasa. Allahu akbar sembahyang 2 rakaat, solat apa? Solat sunat tatawwu' biasa.
bukan solat sunat rawatib. Gitu. Kenapa Nabi tak buat yang rawatib? Jadi tidak menafikan solat-solat sunat yang lain. Maknanya rawatib tinggalkan. Tinggalkan rawatib. Cuba ingat balik. Kadang-kadang kan kita bila kita lepas solat fardu kan, bila kita nak sembahyang sunat kan, ada polis-polis tu dia usir kita kan. Roh orang kita kan. Tak boleh sembahyang ni maksudnya gitu. Cuba ingat dia kan, sebab mungkin dia nak tahu kita orang musafir. Rawatib tak payah buat lah, sebab tak sunnah buat. Kan buat solat-solat sunat yang lain. Itu. Jadi kita kata sembahyanglah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, naqulu salli wa akthir min as-salah. Sembahyanglah, perbanyakkan solat. Kan? Tawaf pun kira solat juga. Lepas tawaf nak solatlah. Itu cerita dia. Boleh? Jadi jangan faham kata tak boleh buat apa. Kan? Tak buat apa, pergi tawaf balik tidur. Kan? Jadi rugi ya. Rugi. Perbanyakkan solat-solat sunat selain daripada rawatib. Gitu. Witir Nabi tak pernah tinggal. Sama ada ketika dengan qabliyah subuh. Itu boleh buat. Tu bukan boleh buat, maknanya Nabi tak pernah tinggal. Sangat dianjurkan lah. Yang rawatib. Ya, rawatib maghrib isya, zuhur maghrib dan isya. Yang lain maknanya subuh tu, qabliyah subuh tu Nabi tak tinggal lah. Sama ada ketika musafir ataupun tak musafir. Begitu juga dengan witir. Tu. Jadi maknanya solat ni adalah sebaik-baik amalan lah. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menegah daripada kekejian dan kemungkaran. Sebab itu dia kata, kerana itu kita galakkan saudara-saudara kita ala ayyukthiru min nawafis salawat fi hadzal masjid. Maka kerana itu kita galakkan saudara-saudara kita yang musafir ni supaya mereka memperbanyakkan solat-solat sunat di masjid ni, Masjidil Haram. Wa in kanu musafirin, walaupun mereka orang-orang yang bermusafir. Kan? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yamna'uhu safar min ayat tatawwu' bis salah. Kerana Nabi sallam, kan, bila Nabi musafir ni mana Nabi solat sunat. Kata solat kenderaan pun Nabi solat sunat. Kan? Tapi bukan solat rawatib. Itu maksud dia. Bahkan Nabi SAW meninggalkan solat sunat zuhur, sunat maghrib, sunat isya kan. Itu saja, faqat itu saja. Dan nawafil, sunat-sunat yang lain, maknanya dia masih lagi kekal dalam keadaan mustahab. Maksud dia dianjurkan. Jadi mana tak nak masalah apa. Ini cerita dia kemuskilan sebagian kita. Ada faham kita, tak ada sunat. Mana Ustaz, lepas dan dia orang sunat apa rawatib, kita tengah betul. Sunat mutlak. Sebab apa Nabi kata baina kulli adhanaini salatun. Di antara dua azan ada solat, di antara azan dan iqamah itu ada solat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat sunat, solat mutlak. 2 rakaat lagi tak qamat, solat. Kita musafir tak kasar. Taklah kita sembahyang jemaah. Kita berjemaah dengan orang mukim, kita tamam lah. Kan? Jangan kita kalau kat bilik nak kasar-kasar lah. Kalau muslimah lah, muslimin ke masjid lah. Muslimat dia tak ke masjid pun dia dapat pahala macam tu juga. Kecuali dia nak tawaf, dia kena pergi masjid lah. Tapi boleh tak kita semayang ikut imam tapi kita buat kasar? Ada qaul. Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais, dalam mauqi' atau website Multaqa Ahlul Hadis, dia kata kalau kita sembahyang qasar, ya, kita sembahyang di belakang orang tamam, lepas tu bila sampai 2 rakaat kita bagi salam, ataupun kita bila masa yang terakhir tu kita niat seorang-seorang lah. Kita bagi salam ataupun kita tunggu imam tadi tahiyat akhir dia bagi salam, kemudian kita bagi salam sekali dengan dia. Terus bagaimana disebut oleh itulah maknanya Abdul Rahman Sudais. Tadi nak baca tengok tadi macam tu. Tapi wallahu a'lam. Dia bersandarkan pada hadis ke? Tu tadi tak sebut dalil dia, tak jumpa dalil dah. Kan? Saya pernah dengar Ustaz Rasudari pun pernah cakap macam itu. Ya. Tapi anda tak sempat nak baca dalil dia tadi. Wallahu a'lam dia pakai dalil mana. Tapi kalau kita sembahyang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamam je lah.
Tapi Kan? memang boleh buat lah ni Ustaz. Tapi itulah ada qaul, ada pendapat ulama, ada qaul. Kan? Tapi saya tak tengok, tak baca dia punya dalil tadi. Tapi nak cerita kata ada qaul macam tu. Syekh Abdul Rahman Sudais. Kan? Imam Masjidil Haram. Dia tulis dalam Mauqi' Multaqa Ahlul Hadis. Gitu maknanya. Jadi kita tunggu imam sampai imam duduk tahiyat akhir, dia bagi salam, kita salam sekali dengan dia ataupun kita salam dulu. Sebab dia pun ambil qaul mungkin kata boleh, yang kata boleh mufaraqah tu kan. Mazhab Syafi'i kata qaul mufaraqah imam kan. Mungkin dia ambil qaul tu, wallahu taala a'lam. Tapi setakat yang kita tahu lah ni, maknanya bila kita sembahyang di belakang, tapi benda ni masalah khilafiyah. Kan? Tapi untuk keluar daripada khilaf, tu sembahyang tamam je lah. Oh pelik pula. Ya. Betul lah. Masalah orang pelik tak pelik tu lain cerita lah kan. Tapi orang ni a'da'u ma jahilu, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia ni memusuhi apa yang dia tak tahu. Manusia ni biasa dia tak memusuhi apa yang dia tak tahu. Bila biasa kebiasaan dia buat macam tu, tiba-tiba orang buat benda lain pada dia buat. Dia depa ni apa nak masuk neraka jahanam ke? Kan. Itu macam ada satu orang tu dekat satu surau dekat sana Sungai Buloh tu. Ada budak ni, budak sunnah kita, dah jadi imam. Dia baca, bila orang tolak dia jadi imam. Dia biasa jadi imam sembahyang zuhur asar, orang tak dengar dia baca basmalah. Tiba-tiba hari maghrib tu imam tak ada, orang tolak dia. Dia pun Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila bagi salam tu, apa ni nak masuk neraka ke? Tak baca bismillah. Kan? Jadi macam tu. Maknanya an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia memusuhi apa yang dia tak tahu. Tapi kita ni sebagai orang yang tahu, kita mana timbang-timbang lah. Kita berhadapan dengan orang yang jahil tadi, maknanya kan? Bismillah sin ni maknanya dia bismillah tu berasingan dengan Fatihah Ustaz. Bismillah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, cumanya Nabi baca sirran. Bismillah satu ayat daripada Al-Fatihah, dan dia adalah ayat yang berasing daripada surah-surah yang lain lah, yang terpisah. Bismillah satu ayat yang memisahkan di antara surah yang lain, tapi dia satu ayat daripada Fatihah dan juga satu ayat daripada surah An-Naml. Surah An-Naml. Kan? Gitu. Kan kisah Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman. Saya nak tengok ayat apa. Masalah tidak hafiz ni masalah dia. Hafiz, hapus pula. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ke surah apa? Surah An-Naml, tapi ayat mana? Siapa boleh jumpa? Siapa jumpa dulu? Nah. Innahu min Sulaiman kan? Jumpa tak? Siapa jumpa dulu? Syekh Ali. Sulaiman. Surah An-Naml, cuba buka surah An-Naml. Ayat 30. Ayat 30. Nampak tak? Surah An-Naml ayat 30. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan ayat daripada surah An-Naml, dan surah-surah yang lain dia ayat yang berasingan memisahkan antara surah. Itu cerita dia. Okey. Ada lagi kemusykilan? Tak ada kan?
Ya, Rawatib. juga tak ada rawatib. Tapi mutlak boleh. Kan kita qasar dan jamak di Mina kan. Ada orang buat juga. Dia orang. Maknanya kita yang mutlak, kita kena buat yang mutlak tu. Kalau kita buat solat sunat betul buatlah. Tak ada masalah apa. Tapi kita kan qasar dan jamak kan. Qasar dan jamak. Gitu. Baik. Zuhur, adapun sunat rawatib zuhur adalah 2 rakaat seperti dikatakan Abdullah bin Umar. Hal ini diperjelas bahawa semua solat-solat rawatib adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan solat subuh yang hanya 2 rakaat. Dan manusia berada dalam kondisi sangat luang. Maknanya pada solat subuh tadi kan kita ni ada banyak masa sangat. Tapi kenapa hanya 2 rakaat saja Nabi buat? Nabi tak buat lebih daripada 2 rakaat. Orang yang buat lebih daripada 2 rakaat tu dia lebih hebat daripada Nabi lah. Dia tak ikut ajaran Nabi lah. Kan? Namun sunat rawatibnya juga 2 rakaat. Walaupun waktu subuh ni masa panjang kan. Gitu. Atas dasar ini salat 4 rakaat sebelum zuhur adalah ibadah tersendiri, di mana penyebabnya adalah pertengahan siang dan tergelincirnya matahari. Gitu. Bila tergelincir matahari disunatkan kita untuk solat 2 rakaat. Abdullah bin Mas'ud biasa solat 8 rakaat setelah matahari gelincir. Dia biasa sembahyang 4 rakaat, 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum solat zuhur. Gitu. Beliau berkata, ataupun dia sembahyang 4 rakaat sunat dan 4 rakaat zuhur. Beliau berkata 8 rakaat itu sebanding dengan padanannya daripada solat malam. Pasal solat malam pun 8 rakaat juga. Jadi solat siang bila dah gelincir matahari tadi masuk waktu zuhur, dia pun sembahyang 8 rakaat juga, nak bagi sama dengan malam. Sebab sembahyang malam 8 campur 3 11 kan, witir. Jadi macam tu. Rahsianya wallahu a'lam, kata Ibn Qayyim, pertengahan siang berbanding dengan pertengahan malam. Jadi pertengahan malam maknanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia selepas tengah malam. Adapun pertengahan siang, pintu-pintu langit tadi dibuka. Pintu-pintu langit dibuka setelah tergelincir, sementara setelah matahari tergelincir. Sementara Allah Azza wa Jalla turun setelah pertengahan malam. Jadi nak seimbangkan di antara siang dan malam. Maka keduanya adalah waktu taqarrub dan rahmat. Waktu gelincir matahari tadi waktu rahmat dan waktu taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Begitu juga pada waktu pertengahan, selepas pertengahan malam. Ni pertengahan malam kan, jadi gelincir di sini lah. Maksudnya sampai ke pagi lah, selepas tengah malam. Ni selepas tengah hari. Selepas tengah hari terbukanya pintu-pintu langit. Selepas tengah malam turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Ini waktu rahmat dan waktu taqarrub. Pada salah satunya dibuka pintu-pintu langit, dan yang satunya lagi waktu turun bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala ke langit dunia. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha bahawa ia berkata, aku mendengar. Ummu Habibah ni anak siapa? Anak Sufyan. Abu Sufyan, anak Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Bahawa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat pada sehari semalam sebanyak 12 rakaat, ini juga diriwayatkan oleh Uthman bin Affan pun macam tu juga, maka dibangunkan untuknya dengan sebab solat itu rumah di syurga. Nak jaga 12 rakaat siang dan malam tadi kan, kira lah tadi. Gitu. Kalau hadis Uthman dalam kitab Targhib wa Tarhib tu, dia sebut 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi 12 rakaat. Tapi pula ni dia lain pula lafaznya, kita tengok lagi ya. An-Nasa'i dan At-Tirmizi memberi tambahan 4 rakaat sebelum zuhur. Begitu juga dalam At-Targhib, At-Tarhib. 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Hanya saja An-Nasa'i menyebutkan 2 rakaat sebelum asar sebagai ganti 2 rakaat sesudah
Aisyah dalam riwayat An-Nasa'i. Dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi. Gitu. Ibnu Majah menyebutkan daripada Aisyah secara marfu', hadis marfu'. Apa dia tarikh hadis marfu'? Hadis yang sanad dia sampai kepada, maksudnya sanad dia berhubung terus sampai kepada Nabi SAW, kan? Hadis marfu'. Marfu' ni maksud terangkat. Maknanya an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Itu hadis marfu'. Kalau hadis mauquf, qala Abdullah bin Umar kaza wa kaza, kata Abdullah bin Umar gini, kan? Abdullah bin Umar buat gini, contohnya. Itu hadis mauquf. Kalau hadis maqtu', yang mauquf ni terhenti. Mauquf terhenti pada sahabat, dia tak sebut Nabi. Kata Ibnu Umar, kata Umar Al-Khattab, kata Abu Bakar, kata Ibnu Abbas, kan? Tu. Jadi maknanya kalau hadis maqtu', kata at-tabi'in, kan? Kata at-tabi'in gini. Disandarkan kepada agama, maksud gitulah. Hadis maqtu'. Tiga dia. Jadi hadis marfu' ni yang disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi buat, Nabi mengaku, tu. Ikut turutan dia yang teratas lah. Ya. Jadi dalam braket tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa konsisten mengerjakan 12 rakaat salat sunat, maka Allah akan membangun untuknya rumah di syurga. Gitu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian beliau menyebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti itu. Hanya saja dikatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat, dia kata, aku kira beliau mengatakan sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan aku kira beliau mengatakan dan 2 rakaat sesudah isya yang terakhir. Jadi maknanya 2 rakaat semua sampai sebelum asar pun ada dia kata di sini, kan? Baik. Tafsiran ini tafsirannya, kemungkinan berasal dari perkataan sebahagian perawi yang disisipkan dalam hadis. Maknanya mudraj. Mudraj dalam istilah ilmu hadis dia panggil mudraj. Mudraj ini hadis yang disebut. Contohnya perawi dia baca hadis, kemudian dia tak berhenti di situ, dia sebut cerita lain pula. Maknanya secara tak langsung jadi kata tu berhubung dengan matan hadis. Tapi kata perawi. Gitu, bukan kata Nabi. Itu dia panggil mudraj fil matan. Maksudnya hadis yang disebut oleh perawi, dia tak stop di situ, lepas tu dia cakap yang lain pula. Maknanya seolah-olahnya yang dia cakap tu adalah sepotong daripada hadis. Gitu. Ni ilmu mustalahul hadis. Pening pening nak buat macam mana? Makan Panadol. Baik. Yalah, gitu. Kita tak pernah duk dengar benda tu jadi pening ya. Kalau duk dengar dah tak apalah, insya-Allah. Yang disisipkan dalam hadis, kemungkinan perkataan sebahagian perawi, yang mana perawi itu disebut hadis kemudian dia tambah perkataan dia. Bukan sengaja dia tambah, kadang-kadang dia nak tafsirkan hadis tadi. Dia nak huraikan hadis tadi, tapi dia tak stop situ. Mana dia sambung dengan ayat dia sendiri. Jadi orang sangka tu hadis. Jadi kalau yang tahunya bahawa itu mudraj hanya ulama al-jahabizah, ulama-ulama besar yang pakar dalam bidang hadis, dia tahu, ni bukan hadis ni kata-kata kau ni. Sebab yang lafaz yang kita riwayat semua tak ada apa lafaz ni. Mana ini adalah tambahan daripada perawi. Kerana mungkin dia nak menafsirkan hadis tadi, hadis dah habis dah, ataupun orang tanya dia soalan. Dia tengah baca hadis, orang tanya dia soalan, dia jawab soalan tadi. Jadi yang lain sangka bahawa tu hadis, dia pun tulis tulis sekali dengan perkataan dia. Itu dia panggil hadis mudraj. Mudraj ni maksudnya, mudraj dia ambil daripada perkataan daraja. Daraja ni durjun ni laci meja.
Maksud kita masukkan laci tadi. Atau druj maksudnya masuk. Jadi dimasukkan satu ayat Baik. lain selain daripada hadis itu. Itu namanya hadis mudraj. Hadis disisipkan sesuatu adalah hadis. Sebahagian perkataan disisipkan, perkataan rawi lah yang disisipkan adalah hadis. Kemungkinan pula berasal daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ini ada ihtimal. Mungkin Nabi kata, mungkin kata perawi. Itu. Adapun 4 rakaat sebelum asar, tidak ada satu pun hadis sahih yang menerangkan beliau SAW mengerjakannya kecuali hadis Asim bin Damrah daripada Ali. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang. Cerita 4 rakaat sebelum asar. Dalam Riyadhus Shalihin disebut solat 4 rakaat sebelum asar. Di dalamnya disebutkan hadis yang panjang tu kan, sesungguhnya beliau SAW solat pada waktu siang sebanyak 16 rakaat. 12 tadi kan, tambah lagi 4 sebelum asar. Beliau solat apabila matahari dari arah ini sama seperti keadaannya dari arah ini untuk solat zuhur sebanyak 4 rakaat. Maknanya waktu asar lah, waktu asar, sebelum solat asar. Lalu beliau solat sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, dan sebelum asar 4 rakaat. Dalam lafaz lain dikatakan apabila matahari tergelincir dari arah ini seperti keadaannya dari arah ini solat asar, maka beliau solat 4 rakaat. Apabila matahari tergelincir daripada arah ini sebagaimana keadaannya dari arah ini saat solat zuhur, maka beliau solat 4 rakaat. Beliau SAW solat sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Beliau memisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam atas para malaikat yang didekatkan. Para malaikat yang dekat kita ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum saja, malaikat belah kanan je dapatlah. Kan? Begitu. Atas para malaikat dan para pengikut mereka daripada kaum mukminin dan muslimin. Mana ada kalau ada orang sebelah ni dapatlah salam kita kan. Gitu. Jadi kalau orang duduk tepi ni dia dapat sekali salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ni yang bagi salam kat dia kan. Orang sebelah sana tak ada nak bagi salam. Jadi kalau duduk tengah, sebab tu yang terbaiknya duduk dekat dengan imam. Jadi mana kedudukan makmum yang terbaik, orang lelaki lah, ialah yang paling dekat dengan imam. Pasal apa? Berapa ramai orang duduk bagi salam kat dia belah tu. Ni sebelah sana duduk bagi salam kat dia kan. Tu yang terbaik tu, wallahu alam. Tapi kalau orang duduk belah tepi, orang belah ni ya bagi salam kat dia kan. Orang belah sini taklah bagi salam kat dia sebab dia duduk tepi, siapa nak bagi salam kat dia? Sekali ya dapat. Cari duduk tengah. Saf jangan duduk lari. Tapi orang kita dia cari hujung. Tak tahulah pasal apa. Sampai hari ni pun saya tak dapat jawapan lagi. Kan? Bila dah qamat tu kan, semua langkah pendek-pendek. 1 inci, 2 inci langkah. Nak bagi lambat sampai ke saf. Dia dekat belakang dia. Cabut kat hujung. Kan? Lepas tu dia duduk ujung. Lepas tu dia siap ambil tempat siap lah di ujung sana. Tak mau ambil tempat dekat dengan imam. Dia takut orang tolak dia jadi imam kot. Takut. Pasal apa dia takut? Pasal dia tak hafal wirid lepas sembahyang. Tu ya. Ya, wirid panjang. Yang orang kita hafal wirid tu Ustaz, tapi itu tak macam dia buat wirid. Dia buat wirid asyik kita wirid kita habis solat subhanallah astagfirullah. Ya, pendek ya wirid. Kalau wirid sunnah. Itu kalau ikut dia orang tu dah jadi kita dah tambah wirid Rasulullah. Yalah tu maknanya kita buat wirid kita lah. Kalau kita jadi imam. Yang tu yang kita nanti orang tak apa ni wirid ni. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kan? Tapi biasanya orang-orang kita ni dia tak akan kata depan-depan kita, dia kata belakang-belakang. Kata apalah belakang tak sakit pun. Betul, lepas tu dia jangan bagi dia jadi imam lagi lah dia kata. Tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu cerita dia kan.
Allahu Akbar. Ini dia. Baik. Aku yang Ibn Qayyim mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingkari hadis ini dan menolaknya. Ia berkata, ini adalah hadis maudhu', palsu. Kata Ibn Taimiyah lah. Menurutnya Abu Ishaq Al-Juzajani juga mengingkarinya. Tapi hakikatnya hadis ni maknanya akan di bawah tu kalau kita baca funat lagi sampai bawah dia cerita. Baik, Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Footnote. Itu dia nak baca footnote, tak nampak orang Ustaz. Tak nak baca footnote kan? Cuba tengok bawah tu. Itu cerita dia pasal hadis ni sahih ke tak sahih ke? Sanadnya Hasan. Sanadnya Hasan. Nah gitu. Baik. Sebab Nabi kata, semoga Allah merahmati seorang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Para ulama berbeza pendapat dalam menyikapi hadis ini. Ibn Hibban menganggapnya sahih, sementara ahli hadis lain cenderung menilai cacat. Ini khilaf masalah. Dia panggil masalah ijtihad para muhaddisin. Dalam satu hadis ni, yang ni kata dhaif, yang ini kata sahih. Tapi ada di kalangan ulama muhaddis ini yang mutasahil, yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis, macam Ibn Hibban, Ibn Majah, Tirmizi, macam itulah di antara dia. Baik, Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim pun di antara dia mutasahilin jugalah. Gitu. Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Abul Walid At-Tayalisi tentang hadis Muhammad bin Muslim bin Musanna dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Maka beliau berkata, tinggalkan hadis ini. Aku berkata, sesungguhnya Abu Daud telah meriwayatkannya. Abul Walid berkata, Ibnu Umar telah berkata, aku menghafal daripada Nabi SAW 10 rakaat pada sehari semalam. Sekiranya termasuk di antaranya, nescaya beliau akan menyebutkannya. Ayahku berkata, beliau biasa berkata, aku menghafal 12 rakaat. Akan tetapi alasan ini tidak bisa dijadikan landasan untuk mengkritik hadis tersebut, hadis 4 rakaat sebelum asar. Sebab Ibnu Umar hanya mengabarkan apa yang dia ketahui tentang perbuatan Nabi SAW. Sebab itu para sahabat dia kan bukan semuanya sama dalam meriwayatkan hadis. Ada hadis yang sampai dekat dia, ada hadis yang tak sampai dekat dia. Gitu. Bukannya semua dapat hadis yang sama, tak. Kadang-kadang hadis tu ada pada sahabat yang lain, tidak ada pada Aisyah. Kan? Hadis pada Aisyah tak ada pada orang lain, tak ada pada Abdullah bin Umar. Sebab Abdullah bin Umar dia riwayat apa yang dia nampak, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tengok dia kata, sebab Ibnu Umar hanya mengkhabarkan apa yang dia ketahui tentang perbuatan Nabi SAW dan tidak mengabarkan selain itu. Maka tak ada sama sekali pertentangan antara dua hadis tersebut. Ibnu Umar kata 10, yang kata 12, tak ada pertentangan. Sebab dia nampak yang macam tu. Dia riwayat yang tu lah. Mengenai 2 rakaat sebelum maghrib, tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW mengerjakannya. Solat sunat sebelum maghrib. Namun dinukil melalui jalur yang sahih bahawa beliau SAW menyetujui para sahabat mengerjakan 2 rakaat itu. Maknanya ikrar, pengakuan daripada Nabi SAW. Pasal apa sahabat buat? Pasal sahabat faham daripada Nabi SAW. Nabi kata, hadis sebelum tu Nabi kata apa? Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sya'a. Semayanglah sebelum maghrib, semayanglah kecuali bagi siapa yang menghendaki, yang naklah nak, boleh. Gitu. Tapi Nabi sini sama, Nabi tak pernah buat. Nabi kata semayang lah. Siapa nak? Gitu. Beliau SAW melihat mereka mengerjakannya, namun tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Lagipun para sahabat faham bahawa Nabi kata baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan itu ada salat. Ini 2 azan ni azan dan iqamah. Di mana setiap azan dan lepas azan boleh sembahyang.
Kan? Tak kira lah waktu apa pun. Dalam As-Sahihain daripada Abdullah Al-Muzani dari Nabi SAW, bahawa beliau bersabda, solatlah kalian sebelum maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib. Pada kali ketiga beliau SAW bersabda, bagi siapa yang mau, siapa yang nak sembahyang, sembahyang. Gitu. Kerana tidak ingin dijadikan sebagai sunnah oleh manusia. Ini riwayat Al-Bukhari bawah tu. Inilah yang benar tentang 2 rakaat sebelum maghrib, bahawa keduanya adalah mustahab, disukai dan dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak termasuk sunat rawatib seperti sunat rawatib lainnya. Gitu. Kemudian beliau SAW mengerjakan sebahagian besar solat sunat di rumahnya. Ini afdalnya kan. Tapi kita lah, kalau kita sembahyang sunat di rumah tadi, qabliyah kan, masbuk lah kita jawab dah. Rumah kita jauh daripada masjid. Kan, nak tunggu azan di masjid, sembahyang sunat di rumah, sampai di masjid tu orang dah nak rukuk lah. Kan, jadi macam tu. Sebab Nabi SAW dia rumah dia itu ya kan. Ataupun kalau di Masjidil Haram, qamat dia berapa minit? Setengah jam. Lama kan? Nak qamat tu setengah jam. Kita dan orang kata apa? Mandi dan makan pun boleh kan? Gitu, maknanya gitu. Kita di sini ke Bilal ni kerja banyak, komitmen banyak. Kan? Nak berniaga lagi pasal malam lah apalah. Jadi dia ni kira dia nak sembahyang cepat, dia kira orang lain dah. Masuk kadang-kadang dia pergi 10-15 minit, lepas tu dia dah 5 minit dah qamat dah. Dia ikut cepat dia kerja tempat lain kan, dia Bilal ikut suka dia. Gitu. Macam subuh kan, subuh bagilah peluang sikit subuh. Kan. Waktu zuhur, waktu yang panjang kan. Zuhur, asar tu bagi mana waktu zuhur orang nak buat qabliyah tu kan. Tapi saat yang saya pergi di Masjid India di Kolombo, dia bagi masa qabliyah zuhur tu lama. 4 rakaat. Berapa minit? Sampai 4 rakaat. 15 minit lah sebelum qamat. Lebih. Lebih ya? Kita Tapi bagus. di sini ya Allah, Tak sempat. kita nak habiskan 2 rakaat tu. Dia dah ni. Dia tak bagi kitab, mau bagi pahala kita. Gitu. Hati dia pun. Iyalah. Nampak macam mana? Baik. Beliau SAW mengerjakan sebagian solat sunat di rumahnya. Beliau SAW biasa mengerjakan sebagian tu. Demikian pula dengan solat-solat sunat tanpa sebab. Ini solat tatawwu', solat mutlak. Solat sunat mutlak kan. Terutama sekali solat sunat maghrib, di mana tidak pernah nukil bahawa beliau SAW mengerjakannya di masjid. Sebab tu tak pernah, sahabat tak pernah tengok Nabi sembahyang sunat sebelum maghrib. Tapi keluar tu muazzin tadi qamat, Bilal qamat tadi. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal, sunnah adalah seseorang mengerjakan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya. Eloknya kita sembahyang di rumah. Tapi maknanya kalau kita nak berpergian, kita nak pergi mana-mana, nak sembahyang di rumah, macam mana? Takkan nak balik sembahyang di rumah dulu, lepas tu baru nak pergi urusan kita. Sembahyanglah di masjid tadi 2 rakaat tadi kan. Sebab kita tak balik rumah. Kalau balik rumah tu satu lagi pukul 12 lagi ya. Gitu. Demikianlah yang diriwayatkan daripada beliau SAW dan para sahabatnya. As-Sa'ib berkata, sungguh aku melihat manusia pada masa Umar bin Al-Khattab, apabila selesai solat maghrib maka mereka pulang semuanya. Lepas sembahyang maghrib pakat balik habis. Kita ni macam-macam lagi lah. Okay. Kalau kita bangun balik orang pakat tengok kita kan. Tak baca doa sembahyang. Sembahyang apa tak baca doa. Kan? Malas macam-macam dia kata kan gitu. Orang tak pergi sembahyang tak apa pula. Orang tak pergi masjid tak apa. Orang sembahyang di masjid balik awal tu kena kutuk dengan dia. Hingga tak tersisa seorang pun di masjid. Habis balik. Seorang pun tak ada. Cerah masjid tadi.
Tunggu. Tak ada doa. Tunggu isya tak kira pula. Seakan mereka tidak mengerjakan solat sesudah maghrib hingga kembali kepada keluarga masing-masing. Demikian kutipan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Itu dia. Ada kuliah tak ada kuliah, dia pun tak ada kuliah. Nabi bukan tiap malam ni buat kuliah. Kuliah Nabi ni merata. Kadang-kadang di jalan di mana sahabat-sahabat dia ikut, itulah kuliah Nabi. Kuliah Nabi perkataan, perbuatan dan pengakuan. Tu kuliah Nabi SAW. Sahabat dia ikut Nabi kan, dia pun nak tengok Nabi buat kuliah apa. Kan? Gitu. Jadi kita nak buat gitu tak boleh lah. Kan? Besar-besar kita boleh ikut je. Pakai tak boleh buat apa lah. Gitu. Tapi Nabi macam tu lah kan, sahabat-sahabat. Tapi bukan semua lah. Jadi bila dia tunggu ya Nabi keluar pada pintu rumah, Nabi nak pergi mana sekali lagi, pakat dia ikut lah. Nabi tak suruh pun, jom ikut. Nabi tak suruh pun. Tapi sahabat tu ikut nak belajar daripada Nabi SAW. Tapi bukan sahabat tu hari-hari, orang lain lah. Ini orang ni hari ni, sebab apa? Masing-masing ada komitmen dan janji sama-sama mereka. Okey, hari ni aku pergi kelas, ikut Nabi, apa Nabi buat, esok hampir pula, nanti balik aku cerita. Macam Umar dengan jiran dia kan. Umar dengan jiran dia macam tu. Hari ni aku pergi kebun, besok ambil kebun pula. Tapi petang ni aku ceritalah apa yang Nabi buat, kan? Apa yang berlaku hari ni, ayat apa yang turun daripada wahyu, gitu maksud dia. Apabila seseorang solat di 2 rakaat tersebut di masjid, solat 2 rakaat tersebut di masjid, apakah hal itu telah mencukupi baginya dan dianggap sebagai solat sunat sudah maghrib? Dalam hal ini terjadi perbezaan pandangan pula. Jadi biasalah ulama ni ijtihad masing-masing. Masing-masing ada ijtihad tak sama. Jadi terjadi perbezaan pandangan daripada beliau. Dinukil oleh anaknya Abdullah bahawa beliau berkata, sampai berita kepadaku dari seorang, seraya beliau menyebutkan nama orang tersebut, bahawa dia berkata, apabila seseorang solat 2 rakaat sudah maghrib di masjid, maka hal itu tidak mencukupi baginya. Beliau berkata, alangkah bagusnya perkataan laki-laki ini dan alangkah tepat kesimpulannya. Ini kata Imam Ahmad. Abu Hafs berkata, alasannya bahawa Nabi SAW memerintahkan mengerjakan solat itu di rumah. Nabi suruh. Al-Marwazi berkata, barang siapa solat 2 rakaat sudah maghrib di masjid, nescaya ia telah buat maksiat. Amboi, kasar Ini kasar. Pasal apa? Pasal dia ambil hadis bawah ni lah ni, bawah ni. Ni kita tengok lagi. Tengok Beliau yang Imam Ahmad berkata, aku tidak tahu hal ini. Aku berkata kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Thawr bahawa dia berkata, dia berbuat maksiat. Kata Abu Thawr, orang yang sembahyang di masjid 2 rakaat, bak dia buat maksiat. Beliau berkata, barangkali beliau berpegang dengan sabda Nabi SAW, kerjakanlah ia di rumah-rumah kamu. Maksudnya perintah. Nabi kata, sallu fi buyutikum. Semayanglah maghrib, sunat maghrib, selepas solat 2 rakaat selepas maghrib ni di rumah-rumah kamu. Di sini mungkin dia ambil ni, tapi hadis ni maknanya sanad dia kuat lah. Muka satu footnote bawah tu, sanadnya kuat. Abu Hafs berkata, alasannya, apabila seseorang solat fardu di rumah dan meninggalkan masjid, nescaya mencukupi baginya, sembahyang dia sah. Demikian juga halnya dengan solat sunat. Itu dia. Kalau dia sembahyang di masjid, sah. Gitu. Sekian perkataan beliau. Akan tetapi bukan ini alasan Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Bahkan menurutnya solat-solat sunat tidak dipersyaratkan baginya tempat tertentu. Ini kata Imam Ahmad. Kan? Kawan tadi keras sangat, dia dah buat maksiat tu. Maksudnya mengingkar arahan Nabi. Ni Ibn Hazm macam tu. Mazhab Zahiri tu tak boleh. Haram tu kan? Tak semayang. Nak semayang kena balik rumah. Gitu. Tapi bahkan menurutnya ini Imam Ahmad, solat-solat sunat tidak dipersyaratkan baginya tempat tertentu dan tidak pula berjemaah. Maka boleh dikerjakan di rumah ataupun di masjid. Wallahu a'lam. Itu yang rajihnya, insya-Allah. Yang Nabi suruh tadi bukan perintah wajib, bukan perintah sunat. Perintah panggil sunat yang muakkad lah, yang dituntut tadi kan. Kalau gitu kita tak boleh sembahyang sunat lah.
Kita nak mari sini, sembahyang masjid mana-mana kan. Lepas tu lagi nak mari sini, pakai tak boleh buat sunat lah. Lepas dah solat sunat maghrib lagi. Kan? Sebab apa? Dah masuk isyak dah. Gitu. Ustaz, solat sunat boleh kita baca Fatihah je boleh? Boleh tak masalah, solat fardu pun boleh. Bukan dekat sunat, fardu pun boleh. Fatihah saja. Jangan baca sekerat lah, baca habis lah. Sagi baca sekerat Fatihah tak sah. Kan, baca bagi habis Fatihah. Mana tahu dia kata aku malah. Dia pun sampai tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Jadi yang mana lebih afdal, Fatihah je ke atau Fatihah? Tentunya afdalnya Fatihah dan surah lah. Kan? Tentunya afdal yang Fatihah dan surah lah. Nak contoh kata boleh Sah, ataupun sah. nak kata sah ataupun boleh, maknanya Fatihah saja. Baik. Sehubungan dengan solat sunat maghrib terdapat dua sunnah. Cerita pasal solat sunat maghrib pula ni. Ada dua sunnah dia kata. Pertama, antara solat sunat maghrib dan solat maghrib tidak boleh dipisahkan oleh perkataan. Faham tak? Jadi maknanya azan je habis kita pun Allahu akbar, sembahyang 2 rakaat. Lepas tu jangan duduk sembang. Orang qamat kita terus pergi sembahyang. Ataupun jangan sembang, lepas azan jangan sembang. Lepas sembang baru nak sembahyang tak. Lepas azan kita sembahyang sunat terus ke saf untuk sembahyang fardu. Maksudnya tidak boleh dipisahkan oleh perkataan. Ini bukan benar, ini sunnah dia, sunat, sunnah. Kalau sembang boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Ini cerita afdaliyah ni. Gitu. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Al-Maimuni dan Al-Marwazi, disukai agar seseorang tidak berbicara sebelum mengerjakan solat sunat sebelum maghrib. Maknanya lepas azan sudah sembang lah. Tunggu azan habis, jawab azan. Azan habis, jawab azan. Lepas tu solat sunat 2 rakaat. Lepas tu solat maghrib. Hingga ia mengerjakannya. Al-Hasan bin Muhammad berkata, aku melihat Ahmad apabila memberi salam daripada solat maghrib, beliau berdiri tanpa berbicara. Bila dia bagi salam lepas solat maghrib, dia terus bangun. Dan beliau tidak solat di masjid hingga masuk ke rumahnya. Dia tak solat. Imam Ahmad dia tak solat di masjid. Ini tidak menafikan wirid lepas solat lah. Maknanya lepas solat tadi bagi salam wirid, kan? Wirid bukan panjang berjela-jela macam kita kan ni. Semua sebut kan. Gitu maknanya. Jadi wirid ikut cara yang Nabi ajar, wirid yang pendek tadi. Lepas tu dia pun tak sembang dengan siapa-siapa. Tak ada berdiri sallallahu ala Muhammad sallallahu pusing kan. Jadi macam tu. Kalau tak bangun dia jadi pelik pula. Kan? Lepas tu dah orang pekat bangun, dia pun pekat bangun jugalah. Gitu. Jadi orang yang tak buat tu jadi pelik. Padahal sepatutnya orang yang buat tu lah pelik kan. Orang yang tak buat pergi tengok orang buat tu lah pelik. Apa dia pun ni buat apa ni? Kan? Jadi sepatutnya orang yang tengok tu pelik, tapi depa ni pelik tengok orang tak buat. Tu jadi macam tu. Apa salahnya? Baik, dia katakan, nampak cantik tak? Nampak memang cantik, nampak pusing kan? Jalan tersusun. Gitu. Dia asal pada mana tak tahu ke? Asal dia mereka lah. Tak tahu lah. Tak tahu dalam buku rekod tak ada. Adat istiadat Melayu kan. Memanglah musafahah ni sunnah, salam ni sunnah kan. Tapi tak kena cara. Masa tak kena. Kan? Lah ni jadi satu tabiat pula. Sebelum sembahyang fardu ni pakai hulur tangan nak salam, dia saf. Allah. Kan? Apa kan tengok salam. Habis macam gitu, apa kita punya tindakan? Dia dah hulur tangan, kita salam. Dia hulur tangan, kita pun hulur juga lah, nak buat macam mana? Dia hulur tangan, kita pun hulur lah, nak buat macam mana? Takkan dia hulur tangan, kita tengok dia muka dia tu kan. Besok kita start belakang. Jadi cerita lain. Esok dia kita cerita lain pula. Tu dia. Baik. Sementara Abu Hafs berkata, alasannya adalah perkataan makhul, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat
2 rakaat sesudah maghrib sebelum berbicara, maka solatnya diangkat ke illiyin, tapi sanadnya terputus. Hadis ini dhaif. Kenapa? Sanadnya munqati', terputus. Begitu. Dengan demikian bersambung antara solat sunat dengan solat fardu. Solat sunat dan fardu tadi maknanya dia tak sembang lah. Solat sunat dan dia terus bagi salam, terus sambung dengan solat fardu. Tapi hadis ni munqati', terputus sanad dia. Tu. Sunnah yang kedua pula. Apa dia sunnah yang kedua dalam solat sunat maghrib tadi? Hendaknya dikerjakan di rumah. Kalau solat sunat maghrib buat di rumah, pakai masbuk lah jawab dari kita. Kan? Masjid jauh dengan rumah gitu. Diriwayatkan An-Nasa'i, Abu Dawud dan At-Tirmizi dari hadis Ka'ab bin Ujrah bahawa Nabi SAW mendatangi masjid Bani Abdul Ashhal. Beliau solat maghrib, mengimami mereka. Ketika selesai solat, beliau SAW melihat mereka mengerjakan solat sunat sesudah maghrib. Maka beliau SAW bersabda, ini adalah solat di rumah-rumah. Tapi ini dhaif. Kenapa dhaif? Kerana sanad terdapat seorang yang bernama Ishaq bin Ka'ab. Dia ni majhul hal. Hal dia, keadaan dia tak diketahui. Dia ni orang siqah ke, orang tak siqah ke, orang lupa, jenis pelupa ke, orang jenis tak pelupa ke, dia orang tak kenal. Hal keadaan dia ulama tak tahu. Dia panggil majhul hal. Kalau majhul je tak diketahui. Terus tak tahu santung, tak dia, tak tahu siapa dia ni. Tapi nama dia ada, tapi hal dia tak tahu macam mana. Ulama tak tahu hal keadaan dia. Bila orang tak tahu hal keadaan dia, orang tolaklah hadis tu. Macam dia. Keadaan dia tak jelas. Tapi perawi yang lain siqah lah. Tapi kalau riwayat lain maknanya ada seorang pula perawi yang matruk. Riwayat Ibnu Majah kan. Dalam sana ada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Ad-Dhahhak Al-Urdi. Dia ni orang yang matrukul hadis. Matrukul hadis ni hadis dia tak boleh diterima lah. Hadis dia ditinggalkan. Sama ada dia ni dituduh pendusta ataupun dia memang pendusta. Tu. Maksud hadis palsu lah. Pereka hadis. Maksudnya bahawa petunjuk Nabi SAW adalah mengerjakan kebanyakan dari solat-solat sunnah di rumahnya. Tapi ini secara umumnya maknanya afdaliyahnya solat-solat sunat ni adalah di rumah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih dari Ibnu Umar, aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya. Lafaz rumah tu kan? Di rumahnya. 2 rakaat sudah isyak di rumahnya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu dia. Di rumah dia juga. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya Nabi SAW solat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Ini tak dilihat oleh Abdullah bin Umar kerana ini dalam rumah. Ini dalam rumah Nabi. Kemudian beliau keluar dan solat mengimami manusia. Kemudian beliau masuk dan solat 2 rakaat pula selepas zuhur. Dan beliau selang solat maghrib mengimami manusia. Kemudian masuk dan solat 2 rakaat. Beliau solat isya mengimami manusia. Kemudian masuk ke rumahku dan solat 2 rakaat. Ini riwayat Muslim. Begitu juga dinukil dari beliau SAW tentang solat sunat subuh. Sungguh beliau SAW mengerjakan 2 rakaat tersebut di rumahnya. Subuh saya ingat sempat kot. Subuh 2 rakaat di rumah kita sempat. Okay. Kalau mana sekarang ni tak ada orang jalan kaki di masjid kan, paling kurang naik basikal lah. Basikal pun basikal jenis tak kayuh tu. Basikal macam motor tu, pulas pakai cas. Okay. Basikal jenis cas tu kan, made in China tu. Rumah anda tak sempat ke? Tak sempat lah. Jauh ke? Dalam 3.6 km. Jauh, paling dekat tu, surau paling dekat. Ui, jauh. Banyak pahala tu. InsyaAllah. InsyaAllah banyak pahala. Ya. Saya tak sampai 1 kilometer lah dekat. Bukit turun bawah kan. Gitu, tak payah masuk gear jalan. Terus sampai masjid. Masa saya keluar, masa azan tu saya keluar,
Sampai sana dapat solat sunat 2 rakaat tu, dia terus. Oh, maknanya masa azan tu di rumah ke? Kat rumah. Dia gerak lah. Oh, dah gerak dah. Oh. Dia dapat solat tu, lepas tu dia Terus? 1 minit, 2 minit. Oh, tu kaman. Oh, gitu. Kalau fikir kalau buat kat rumah memang Tak sempat masbuk lah. Masbuk lah nak buat. tengok dah habis dah. Dah habis dah. Ha, tu dia. Baik. Sebagaimana dikatakan Hafsah, riwayat Bukhari kan, dalam sahihain daripada Ibnu Umar bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam biasa solat 2 rakaat setelah Jumaat di rumahnya. Ni maknanya selepas main Jumaat kan. Pembahasan tentang solat sunat sebelum dan sesudah Jumaat akan diulas ketika menyebutkan petunjuk beliau sallallahu tentang solat Jumaat nanti insya-Allah dalam bab dia nanti. Gitu. Hadis di atas selaras dengan sabda beliau SAW, wahai sekalian manusia, solatlah di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya seutama-utama solat bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat fardu. Ini untuk orang lelaki. Kalau untuk orang wanita, tak kira lah fardu ke sunatnya, afdalnya di rumahnya. Termasuk petunjuk beliau SAW adalah mengerjakan solat-solat rawatib dan sunat lainnya di rumahnya, kecuali kerana sesuatu sebab yang menghalanginya. Terpaksa macam kita lah, terpaksa kan sembahyang di rumah pakai takdan sembahyang jemaah fardu di masjid. Nah, sebagaimana petunjuk beliau SAW mengerjakan solat fardu di masjid kecuali ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya, seperti safar, sakit, atau hal-hal yang lain yang menghalangi untuk datang ke masjid. Kadang-kadang Nabi SAW pernah Nabi terlambat kerana Nabi selesaikan satu urusan di satu perkampungan. Jadi sahabat tunggu maknanya Nabi tak mari-mari, maka Bilal pun qamat. Abu Bakar suruh Abu Bakar jadi imam kan. Bila Nabi sampai kan, maknanya pakai tepuk bagi isyarat. Pas sembahyang Nabi kata jangan tepuk. Nabi kata subhanallah lah, katalah subhanallah gitu. Baik, seterusnya Nabi SAW tidak mengerjakan solat sunnah saat safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan solat witir. Macam kita sebut tadilah, tidak menafikan solat-solat mutlak. Yang Nabi tak buat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Kalau solat-solat nawafil mutlak ni buat, tak ada masalah apa. Perhatian dan keseriusan, baca susahnya, keseriusan, macam pelik bunyinya. Beliau SAW terhadap solat sunat subuh lebih serius dibanding solat-solat sunat lainnya. Maknanya Nabi cukup jaga solat qabliyah subuh ni. Nabi kata raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh ni lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Jangan tinggal kan? Rugi dia tinggal. Tu. Oleh kerana itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat ini bersama solat witir. Begitu juga witir, baik saat mukim maupun safar. Ketika dalam perjalanan, beliau SAW sentiasa melaksanakan solat sunat fajar dan witir tanpa melaksanakan solat-solat sunat yang lain, rawatib. Tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW melaksanakan solat sunat selain keduanya ketika safar. Atas dasar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melebihkan dari 2 rakaat. Seraya berkata, aku biasa safar bersama dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, di mana mereka tidak melebihkan saat safar dari 2 rakaat. Itu sembahyang qasar lah, qasar. Pernyataan ini miskin mengandung kemungkinan bahawa yang dimaksud adalah mereka tidak mengerjakan solat 4 rakaat, bukan mereka tidak solat sunat. Namun dinukil dari Ibnu Umar bahawa beliau ditanya tentang sunat zuhur saat safar, maka beliau menjawab, sekiranya aku mengerjakan solat sunat, nescaya aku akan mengerjakan solat fardu secara sempurna. Yakni kalau aku buat rawatib ni sebelum zuhur, nescaya aku akan sembahyang zuhur 4 rakaat, aku tak sembahyang 2. Aku tak akan buat qasar, dia kata. Tapi aku buat qasar kenapa? Itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sunnah dia, Nabi tak buat rawatib.
Perkataan ini menunjukkan kefahaman Ibnu Umar yang sangat mendalam. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada musafir mengerjakan separuh solat 4 jadi 2. Sebab asal solat ni 2 rakaat aja. Bila malam Isra' tu baru Allah Taala tentukan solat ni 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat kan. Begitu. Sekiranya disyariatkan solat 2 rakaat sebelum atau sesudahnya, tentu mengerjakan solat fardu itu sebanyak 4 rakaat akan lebih utama. Baik, seterusnya persoalan. Mana yang lebih utama, solat sunat subuh atau solat witir? Mana yang paling utama? Para fuqaha kita tengok berbeza pendapat, ikhtilaf. Bab fiqh ni macam itulah. Ikhtilaf. Perselisihan pendapat ulama. Masing-masing meraihkan pendapat yang lain lah. Tentang mana yang lebih utama di antara 2 solat. Apakah solat sunat subuh atau solat witir? Terdapat 2 pendapat yang tidak mungkin diunggulkan salah satunya. Sama-sama kuat. Ni kalau lawan ni dua-dua 2-2 kan? Ataupun kalau satu seri. Begitu. Tengok dia kata apa. Sebab sebagaimana mereka berselisih tentang wajibnya solat witir. Ada sebagian macam mazhab Hanafi, witir wajib. Dia fardu dengan wajib ni tak sama. Kalau dalam mazhab Hanafi, hak wajib ni maknanya tak sama dengan fardu. Gitu. Macam witir tu fardu. Witir tu wajib bagi mazhab Hanafi. Kita ni sunat yang muakkad lah. Demikian juga mereka berselisih tentang wajib yang sunat subuh. Solat sebab apa? Sebab yalah, mana berat je, besarnya pahala solat subuh tadi kan. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, sunat subuh menempati posisi sebagai pembuka amalan. Yalah, kita bangun tidur dan kita nak mula buat kerja lah ni, mula nak beribadat ni, mula dengan solat qabliyah subuh. Itu. Sedangkan solat witir adalah penutupnya. Penutup solat. Habis dah. 2 surah Ikhlas, iaitu Al-Kafirun dan Al-Ahad. 2 surah Al-Ikhlas, di mana keduanya merangkumi tak pernah kita ni belajar. Oleh kerana itu, mana dia? Oleh kerana itu Nabi SAW membaca pada Oleh kerana itu Nabi SAW membaca pada sunat subuh dan witir 2 surah Al-Ikhlas. Mana 2 surah Al-Ikhlas ni maknanya satu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Di mana keduanya merangkum tauhid dan tauhid ilmu dan amal, tauhid ma'rifah dan iradah. Ilmu dan amal, tauhid ma'rifah ni maksudnya mengetahui lah. Iradah ni apa? Kehendak. Serta tauhid i'tiqad, pegangan hati, dan qasad, tujuan. Baik, penjelasan makna surah Al-Ikhlas sama sepertiga Al-Quran. Az-Zalzalah separuh Al-Quran. Al-Kafirun seperempatnya. Jadi maknanya kalau kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dia sama dengan pahala 1 Al-Quran. Al-Zalzalah pula kita baca 2 kali sama 1 Quran. Al-Kafirun seperempat. Maknanya kita baca 4 kali sama dengan 1 Quran. Baik, cuba tengok penjelasan dia. Surah Qul Huwallahu Ahad mencakup tauhid i'tiqad dan ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya mengetahui lah, kenal. Apa yang wajib ditetapkan bagi Rabb Subhanahu wa ta'ala berupa keesaan yang menafikan persekutuan mutlak dari segala sisi. Qul huwallahu ahad, dia yang maha esa, tak ada sekutu baginya. Samadiyah, samadiyah, samad ni kan, Allahus Samad tu tempat bergantung yang menetapkan baginya segala sifat kesempurnaan tanpa disertai kekurangan daripada segala sisi. Maksudnya As-Samad ni maknanya tempat bergantung segala makhluk. Itu Allah Ta'ala tadi. Kemudian penafian anak dan ayah merupakan konsekuensi sifat samadiyah. Samadiyah sifat dia maknanya kebergantungan makhluk tadi kepada Allah. Jadi Allah tidak berhajat kepada
anak dan isteri. Kalau berhajat kepada anak dan isteri, ada sifat ada bergantung lagi lah begitu. Allah tak bergantung kepada makhluk, tapi makhluk yang bergantung pada Allah. Serta penafian kesetaraan yang mencakup penafian tashbih, penyerupaan, tamsil, permisalan, dan tanzir, tandingan. Tanzir, tandingan. Maka surah ini tandingan ni maksudnya bila tandingan ni maksudnya yang sama, yang setara lah. Begitu. Maka surah ini mengandung penetapan seluruh sifat kesempurnaan baginya. Ni. Sifat apa nama? Surah Al-Ahad, surah Al-Ikhlas tu. Surah Al-Ikhlas. Penafian semua sifat kekurangan darinya, penafian adanya keserupaan dan misal baginya dalam kesempurnaannya, serta penafian sekutu secara mutlak darinya subhanahu wa ta'ala. Dasar-dasar ini adalah intisari tauhid ilmiyah, i'tiqadiyah. Tauhid ilmiyah, ilmu lah. I'tiqadiyah ni pegangan hati, keyakinan hati, yang memisahkan penganutnya dari semua firqah-firqah sesat dan syirik. Atas dasar itulah dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu dia. Hebatlah Al-Ikhlas ni kan? Hebatlah. Sebab tauhid. Kalau orang tanya kita, tauhid kamu apa dia tauhid kamu? Tauhid saya surah Al-Ikhlas. Bukan? Tauhid saya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu tauhid saya. Oh, mudahlah. Tak ada lah mana ahlul kalam punya ayat bahasa dia terbelit-belit. Kan, tidak begini, tidak begitu, tidak begini, lah kali tak ada Tuhan. Wujud artinya ada, lawan artinya tiada. Apa dah? Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Tak kuat. Situ majang mana pening. Ha? Iradat. Ha. Ada apa nama? Ya. Apa nama? Macam apa? Dia ada kaedah dia tu, kaedah. Kita pening bala lah. Ahlul kalam punya kaedah tadi kan. Nabi ajak ni senang je. Isbat apa yang Allah sabitkan, apa yang Nabi sabitkan, kita isbatkan. Itu ya. Bukan kita mengatakan Allah tu sama dengan makhluk. Taklah. Begitu. Sebab Al-Quran secara global terbahagi pada khabar, berita. Khabar yang ni berita lah. Khabar dan insya. Al-Quran ni ada dua, khabar dan insya. Apa dia insya? Insya ni ialah tiga lah. Perintah, larangan dan harus. Ni insya. Dalam Quran ada perintah, ada larangan dan ada harus. Boleh buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Sedangkan khabar ada dua macam, iaitu khabar tentang pencipta yang maha tinggi. Mana dalam Quran Allah Ta'ala cerita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kan? Sifat Allah Ta'ala, nama dan sifat Allah. Allahu ahad. Kan? Baik. Nama-namanya disebut tentang Allah Ta'ala yang maha tinggi. Nama-namanya itu Asma Allah Al-Husna wa sifatuhul ula, sifat-sifatnya yang tertinggi. Hukum-hukumnya dan khabar tentang ciptaannya, tentang makhluk-makhluknya. Apa dia makhluknya? Makhluk, ada makhluk yang kita tak tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, kita tak tahu. Makhluk jin. Kan? Jadi ada makhluk-makhluk yang kita tak tahu tadi Allah Ta'ala cipta. Tapi makhluk yang mukallaf ni ada dua, ialah manusia dan jin. UFO apa benda semua tu mungkin jin lah kot. Kalau ada lah benda tu. Lain benda tu tak ada dah. Kan? Ni semua nak bagi sesat akidah orang Islam ni. Nak bagi sesat akidah orang Islam ni, buatlah makhluk apa? UFO lah apalah kan. Apa alien. Ini semua nak rosak. Alien tu jin lah tu kalau ada. Kalau ada lah. Jin lah tu. Tapi bila mereka boleh nampak jin? Kan? Itu cerita dia. Orang Melayu kita pula apa dia? Orang bunian. Orang bunian. Ini semua cerita karut. Bunian tu kalau ada tu jin lah tu.
Kan? Mungkin nama nama orang dulu dia buat nama Bunian. Dia tak kenal jin sebab dia tak baca Quran kot kan. Dia buat nama jin. Buat nama Bunian. Orang Bunian, jin lah. Baik. Maka surah Qul huwallahu ahad merangkum khabar tentang dirinya. Diri Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad kan. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama Allah Ta'ala ni biasa menjelaskan tentang sifatnya lah. Kan? Al-Hayyu, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Nama dan sifat Allah Ta'ala yang maha hidup. Bukan? Tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya. Gitu. Ataupun huwal awwalu, dia yang terawal. Wal akhiru, terawal ni tak ada sesuatu yang mendahului dia. Maksud gitulah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sebagian orang dia tak suka terjemahan, dia kata tidak ada awal baginya. Sebab apa? Sebab Allah sebut huwal awwalu, dia yang terawal. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Sebab Allah Ta'ala isbat macam tu. Allah sendiri isbat macam tu bahawa dia yang terawal. Jadi dia kata janganlah terjemah tidak ada tidak ada sesuatu sebelumnya. Jangan terjemah macam tu. Terjemah dialah yang terawal. Sebab apa? Dalam Quran sebut huwal awwalu. Gitu. Tapi kalau ikut makna dia serupa jelah. Makna dia sama aja kan. Dia yang terdahulu dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Sama ya makna tu. Sehingga kedudukannya setara sepertiga Al-Quran. Sebab dalam Quran tadi disebut, kebanyakannya disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, surah Al-Ikhlas tu kan. Surah ini membersihkan pembacanya dan orang beriman padanya dari syirik ilmiah. Ilmiah ni syirik mengetahui. Tahu bahawa Allah itu Ahad, tahu bahawa Allah itu As-Samad, tahu Allah itu lam yalid wa lam yulad, tahu bahawa wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid ilmiah, tauhid ilmu. Sebagaimana surah Qul ya ayyuhal kafirun membersihkan dari syirik amaliyah, iradah al-qasdi. Maksudnya syirik amaliyah pada Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tidak sembah. Jadi sembah ni perbuatan, amalan. Ya, sembah kan? Sujud, rukuk, tunduk, itu amalan. Jadi maknanya dia membersihkan daripada syirik amaliyah. Maksud sembah hanya pada Allah Ta'ala saja. Kan? Wala a'budu ma ta'budun wala antum ta'buduna ma a'bud. Itu. Iradah ni kehendak lah. Kehendak. Al-qasdi ni tujuan. Maksudnya tujukan ibadah tadi kita kepada Allah semata-mata. Itu qasad. Tak kala mesti memiliki ilmu sebelum amal. Jadi maknanya nak beramal kena ada ilmu dulu. Jadi ilmu tadi tauhid surah Al-Ikhlas lah. Ilmu. Jadi amalan kembali kepada surah Al-Kafirun. Jadi sebelum beramal kena ada ilmu dulu. Itu dia. Di mana ia berkedudukan sebagai imam. Jadi ilmu itu adalah imam, pemimpin, penuntun, pemutus dan pengatur semua posisi. Maka surah Qul huwallahu ahad setara sepertiga Al-Quran. Hadis-hadis mengenai hal ini hampir mencapai tingkat mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir ni maksudnya ramai sangat orang riwayat hadis tu. Mustahil akan berlaku pembohongan, penipuan dalam perkara tersebut. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara makna. Kita hadis azab kubur kan mutawatir makna. Makna dia bagi banyak cerita pasal itu ya. Kan? Walaupun lafaz dia tak sama gitu. Bismillah. Adapun
Qul ya ayyuhal kafirun, setara seperempat Al-Quran. Hadis mengenai hal ini dikutip At-Tirmizi dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memarfu'kannya, memarfu'kannya, mengangkatnya, begitulah. Dia hak Arab, dia Indonesia kan, dia Melayu kan. Menisbahkannya kepada Nabi SAW. Hadis marfu', masuk gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, setara seperdua Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia cerita pasal akhirat je. Cerita pasal kiamat, pasal akhirat. Surah Az-Zalzalah tadi kan, dia sama seperti seperdua Al-Quran. Qul huwallahu ahad, sama seperti sepertiga Al-Quran. Ya, nampak tak? Bila campur semua ni, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi satu Quran. Sekali baca Qul huwallah, sekali baca Qul ya ayyuhal kafirun, sekali baca Al-Zalzalah, jadi satu Quran. Kan? Begitu. Diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau berkata sanadnya sahih. Gitu. Tapi maknanya kalau ikut satu-satunya dhaif lah. Tapi bila ada kongsi, maknanya dia panggil syawahid semua, dia pekat sokong-sokong dia jadi sahih lah. Dia jadi sahih. Kan? Maka hadis tersebut menjadi sahih dan kuat dengan sebab riwayat-riwayat pendukungnya. Footnote yang bawah sekali itu kan. Maksudnya dia panggil syawahid dia, pekat duk sokong dia, jadi terangkat jadi sahih ataupun hasan li ghairihi lah, hasan li ghairihi. Dia jadi hasan kerana yang lain, bukan kerana dia. Kerana dia sendiri dia tak boleh jadi sahih. Tapi kerana hak lain duk tolong dia, duk tolak naik. Duk tolak naik, maka dia jadi dalam kategori hadis yang kita terima lah, yang wajib kita terima, jadi hasan li ghairihi. Hadis tu jadi elok kerana hadis-hadis lain tolong dia. Itu maksud hasan li ghairihi. Oleh kerana syirik amaliyah iradah ialah dominan terhadap jiwa kerana sesuai hawa nafsunya, di mana kebanyakan jiwa melakukannya padahal ia mengetahui bahaya dan kebatilannya. Syirik tadi kan. Dan oleh kerana syirik ini mendukung tercapainya keinginan dan menghilangkan serta mencabutnya dari jiwa, lebih sulit serta lebih rumit daripada mencabut dan menghilangkan syirik ilmiah. Gitu. Kan? Juga oleh kerana syirik ini hanya dapat dihilangkan dengan ilmu dan hujah. Kena ada ilmu dan kena ada hujah dulu, di mana pelakunya tidak mungkin mengetahui sesuatu tidak sebagaimana hakikatnya. Berbeza dengan syirik iradah dan qasad. Syirik iradah dengan qasad ni maksud dia menghendaki lah, menghendak. Maksudnya dia kehendak kepada selain Allah Ta'ala tadi supaya membantu dia. Dia qasadkan ibadah tu kepada selain Allah. Itu maksud. Di mana pelakunya mengerjakan apa yang ditunjukkan oleh ilmu tentang kebatilan dan mudaratnya disebabkan dominasi nafsunya. Nafsu dia menyeret ke arah tu, serta dominasi kekuasaan syahwat dan emosi atas jiwa. Maka atas dasar itu semua disebutkanlah penegasan dan pengulangan pada surah Qul ya ayyuhal kafirun yang mengandungi penghapusan syirik amaliyah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu semua sembah. Kan, wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena kamu ikut hawa nafsu kamu, kehendak nafsu kamu. Wala ana abidun ma abadtum, aku juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum, kamu ikut suka kamu ya, agama kamu. Wali yadin, dan bagiku adalah agamaku. Baik. Yang mana hal seperti itu tidak terdapat dalam surah Qul huwallahu ahad, tapi ada dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu ada cerita tentang tauhid ilmiah, tauhid ilmu dan ma'rifah. Tapi kalau maknanya penafian amalan tadi terhadap selain Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun. Dan oleh kerana Al-Quran terdiri daripada dua bahagian,
satu bahagian di dunia dan hukum-hukumnya, hal-hal berkaitan dengannya serta urusan-urusan yang terjadi padanya berupa perbuatan mukallafin. Apa dia mukallafin? Mukallafin ni kita lah, orang mukallaf yang diberati padanya kan? Hukum syariat tadi, mukallaf. Jadi macam yang tak mukallaf dia, yang tak mukallaf ni orang yang tak ada akal macam tu lah, ataupun kanak-kanak kan, yang tidak mukallaf, tak diberati pada dia lagi, belum mukallaf lah maksud itu. Dan satu bahagian lagi di akhirat. Jadi Al-Quran ni cerita pasal dunia, dan satu bahagian lagi cerita pasal akhirat dan apa yang terjadi padanya pada akhirat. Sementara surah Idza Zulzilatil Al-Zalzalah tu daripada awal hingga akhirnya berbicara mengenai bahagian ini secara khusus. Cerita pasal dunia, cerita pasal akhirat. Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, cerita pasal dunia. Dunia ni bila bergoncang kan. Lepas tu cerita di akhirat pula, mana ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu cerita pasal akhirat pula. Surah Az-Zalzalah cerita dunia dan akhirat, dua bahagian lah. Gitu. Tinggal satu bahagian lagi kan. Di mana tak disebutkan padanya selain akhirat dan apa yang terjadi padanya berupa keadaan bumi dan penghuninya, maka atas dasar semua itu ia setara seperdua Al-Quran. Untuk itu sangat tepatlah bila hadis ini dinyatakan sahih. Wallahu a'lam. Atas dasar ini pula beliau SAW membaca kedua surah ini, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, pada 2 rakaat sunat tawaf. Tengok tak hikmah dia, kelebihan kan Nabi baca pada solat sunat tawaf tu, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kerana keduanya adalah surah Al-Ikhlas. Hak ni surah Ikhlas, hak ni pun surah Ikhlas, pemurnian tauhid. Yang tadi tauhid ilmiah, ini tauhid iradah dan qasad. Tu. Beliau SAW memulai dengan keduanya amalan siang. Lalu mengakhiri amalannya dengan membaca keduanya ketika solat amalan siang, mengakhiri amalan memulai amalan siang, maksudnya solat qabliyah subuh lah. Solat qabliyah subuh Nabi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Al-Ahad tadi, sebab memulakan amalan subuh. Kemudian mengakhiri witir kan, mengakhiri amalan siang, memula amalan siang dengannya dan mengakhiri amalan siang dengan Al-Ikhlas dan Al-Kafirun tadi. Itu pada waktu solat witir. Beliau juga membacanya keduanya pada saat haji yang merupakan syiar daripada tauhid, ketika mengerjakan haji Nabi baca juga surah ni. Tu. Kemudian pasal Nabi SAW berbaring di atas sisi bahagian kanan setelah solat sunat sebelum subuh. Surah witir tadi dia baca ada surah apa ni? Ya, sabih. Boleh baca apa saja, tak ada masalah apa. Dan Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua tadi kan. Ataupun kita nak baca apa surah saja tak kisah, ataupun kita akhiri dengan Al-Kafirun dengan Al-Ahad tadi, ataupun Kafirun, An-Nas dan Al-Ahad itulah, Al-Ikhlas tu pada rakaat yang kedua tadi kan, akhir solat witir. Itu ya. Solat padu, rakaat ketiga, rakaat keempat boleh baca surah ke itu majlis sunat? Wallah, saya ingat saya boleh. Ya, ada ajikan dalam sifat solat Nabi disebut kan, boleh baca selepas Fatihah, boleh baca pada rakaat kedua dan rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat boleh. Kalau perempuan lah Ustaz, kalau di masjid tak boleh Ustaz, nanti orang. Tapi yang Abu Bakar pernah buat pada solat Isya. Rakaat yang ketiga dia buat. Saya ingat saya tak lama tak rujuk dalam sifat solat Nabi itu disebut. Disebut. Saya ingat saya boleh. Kan? Tapi kalau kita buat ni memang itulah kita timbang-timbang kan. Timbang-timbang. Baik.
Biasanya setelah solat sunat sebelum subuh, Nabi SAW berbaring di atas sisi badannya bahagian kanan. Ini maknanya kan, sementara nak tunggu azan kan, Inilah yang dinukil melalui jalur akurat daripada beliau SAW dalam As-Sahihain. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kan, dalam Bukhari kan, mana Nabi baring selepas solat witir, selepas solat malam lama tadi, Nabi baring sekejap. Bila azan, baring jadi dah, baring maksudnya itulah di atas lambungnya yang kanan. Bila azan subuh, Nabi kan bangun solat sunat 2 rakaat, itu qabliyah subuh lah gitu. Bukan selepas solat ni. Sunat. Qabliyah subuh. Lagi kita baca belakang ni, Abdullah bin Umar dia ambil batu, dia balin orang. Kan? Lagi orang sembahyang lagi khilaf. Lagi ada orang yang apa nama, lepas sembahyang qabliyah subuh lagi baring macam tu kan, dia ambil batu-batu kerikil dia balik kat kawan tu kan. Untuk perbuatan Abdullah bin Umar katanya begitu. Dia marahlah. Tapi di sini saya cerita lah benda ni benda khilaf. Tapi yang rajahnya yang peringkat pertama ni lah. Maknanya Nabi tidur sebelum azan. Bila dah azan, Nabi bangun solat qabliyah subuh. Baik. Ni ada cerita, tapi tak sempat nak baca malam ni lah, tak apalah. At-Tirmizi menyebutkan daripada hadis Abu Hurairah dari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Di sini tengok tengok kan, nampak? Di sini. Solat sunat yang tersebut tadi lah. Okey. Maka hendaklah dia berbaring di atas sisi badannya bahagian kanan. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan, sahih, gharib. Tapi sanad di sini memang sanad yang hasan. Tengok lagi dia macam mana dia bahas. Betul kata ada khilaf tu, ada khilaf di sini. Aku mendengar Ibn Taymiyah berkata hadis ini batil dan tidak sahih. Kan? Gitu tu kita khilaf masalah hadis ni kan. Hadis ni masalah ijtihad para ulama. Sesungguhnya yang sahih kata Ibn Taymiyah dinukil daripada beliau SAW adalah perbuatan, bukan perintah. Kan. Yang sahihnya adalah perbuatan Nabi. Nabi tak perintah pun, Nabi tak cakap mulut pun. Nabi buat, Aisyah tengok. Kan. Tapi hak kita baca ni maknanya Nabi suruh kan. Maka hendaklah ia berbaring di atas sisi badannya bahagian kanan. Suruh tu. Tapi kalau kita tengok sanadnya di sini adalah, kalau di sini Syekh di sini dia kata sanadnya hasan lah. Sanad hasan. Baik, macam mana nak taufikkan, nak himpun kat antara hadis macam larang, kan? Hadis ni kata sebelum subuh, ni hadis ni kata selepas subuh, Nabi suruh lepas subuh. Tengok macam mana nak himpunkan nanti. Begitu. Baik. Riwayat yang berisi perintah hanya dinukil oleh Abdul Wahid bin Ziyad dan beliau telah keliru. Ni ikhtalat, mukhtalit. Mana dia? Dia keliru. Sebelum subuh ke selepas subuh? Sebelum subuh ke selepas subuh? Dia kata selepas subuh kot. Maka diriwayatkan selepas solat sunat sebelum subuh. Sekarang ni keliru lah. Maknanya Aisyah kata tadi sebelum solat sunat, yang satu ni kata selepas solat sunat. Jadi dia ni Abdul Wahid bin Ziyad ni dia keliru. Adapun Ibnu Hazm, ini Ibnu Hazm ni Zahiri ni kerah. Kan? Dan orang-orang yang mengikutinya mewajibkan berbaring setelah solat sunat subuh. Solat sunat subuh dia kata, lepas solat sunat subuh tu kena tidur, wajib. Kan? Tu dia. Tidur tak lena lah maksud dia. Baring gitu kan. Lepas tu bila orang qamat bangun sembahyang. Kalau lena ke batal wuduk tu kena ambil wuduk lain lah. Bahkan Ibnu Hazm menganggap batal solat seseorang yang tidak berbaring setelah solat sunat sebelum solat subuh dengan dalil hadis di atas. Kalau tak tidur batal sembahyang subuh, tak sah sembahyang. Tu dia kan. Betul. Syadid memang Ibnu Hazm memang syadid dia. Tapi maknanya dan ini adalah satu pendapat yang beliau yang menyendiri daripada umat ni, pendapat syaz sangat ni. Sebab tu pendapat dia kata kalau nak pergi Mina orang ni boleh tengok satu badan tu dia.
Jenuh. Kita tengok muka dengan tangan dia kan. Dia satu badan boleh tengok. Sampai macam tu. Dalil juga Dia mari dalil zahir, dalil tu lah. Dah zahir kan, zahirnya. Tu panggil zahiriah. Zahiriah berpegang pada zahir nas tadi kan. Tapi adalah pendapat dia yang boleh terima, yang kuat tadi kan. Tapi ada pendapat dia yang longgar pun dah, macam muzik. Muzik, hadis muzik dalam Bukhari dia dhaif kan. Lepas tu buat ni syok. Kan duk main gitar lah sambil duk ceramah. Sebab Ibn Hazm yang syadid tadi pun dia dhaifkan hadis tu. Ibn Hazm kan maksum. Ini dah. Aku pernah melihat satu jilid, kata Ibn Qayyim. Aku pernah lihat satu jilid yang ditulis para pengikut beliau untuk mendukung mazhab ini. Pada batal solat entah kalau tak tidur selepas solat sunat tadi. Selepas qabliyah tu. Baik. Abdul Razak menyebutkan dalam Al-Musannaf, kitab Musannaf Ibn Razak, dari Ma'mar, dari Ayub, dari Ibn Sirin, bahawa Abu Musa, Rafi' bin Khadij dan Anas bin Malik, ni semua sahabat. Abu Musa, Rafi' bin Khadij, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum biasanya berbaring setelah 2 rakaat sunat sebelum subuh, dan mereka memerintahkan berbuat demikian. Ini disebut oleh Abdul Razak dalam kitab dia Al-Musannaf. Namun disebutkan daripada Ma'mar, daripada Ayub, daripada Nafi', ini khilaf tengok kan, bahawa Ibnu Umar tidak melakukannya. Dia bukan tekad tak buat, dan dia berkata cukuplah bagi kita memberi salam. Cukuplah bagi salam. Solat qabliyah tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cukuplah bagi salam, tak payah nak baring, kata Abdullah bin Umar. Beliau menyebutkan pula daripada Ibnu Jurayj, Ibn Abdul Razak, dikhabarkan kepadaku oleh orang yang aku percayai dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW berbaring bukan sebagai sunnah, kata Aisyah, namun beliau terasa lelah semalaman sebab Nabi sembahyang 1 rakaat baca Fatihah, masuk Al-Baqarah, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa, 1 rakaat. Kita kan idza zulzilatil bergoncang di badan dah. Bukan dekat bumi yang bergoncang. Kan? Bumi bergoncang, lutut pun bergoncang juga. Amboi. Tengok. Sehingga beliau pun beristirahat sejenak. Nak sembahyang pula kan, letih. Beliau berkata, yakni Abdul Razak, Ibnu Umar biasa melempari mereka dengan kerikil jika melihat mereka berbaring pada sisi badan bahagian kanan. Maksud dia Abdullah bin Umar tak suka ni, tak suka. Dia tengok orang tidur lepas tu kan, dia kata sunnah, dia ambil batu, dia baling buat tu. Ni dia. Garang ni Abdullah bin Umar ni kan. Tak ikut sunnah. Dia ni cuba nak ikut sunnah Nabi kan. Gitu. Tapi kefahaman dia lah macam tu lah. Satu penggal lagi saya baca. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan daripada Abu As-Siddiq An-Naji bahawa Ibnu Umar melihat suatu kaum berbaring setelah mengerjakan 2 rakaat sunat sebelum subuh. Bukan seorang ni, ramai. Lepas azan dah sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu pekat duk tidur. Pekat baring penuh masjid. Tu dia. Maka beliau mengirim seseorang untuk melarang mereka. Dia kata hampir larang mereka. Suruh dia bangun. Orang-orang itu berkata, kami mengerjakannya untuk mengikuti sunnah. Dia jawab. Ibnu Umar berkata, kembalilah kepada mereka dan beritahukan bahawa perbuatan itu bid'ah. Kata Abdullah bin Umar. Abu Mijlaz berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang perbuatan itu, maka beliau menjawab, syaitan mempermainkan kalian. Dia kata. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata pula, ada apa dengan seseorang apabila solat 2 rakaat, maka dia mengerjakan perbuatan seperti himar, saat berbaring, macam keldai, dia kata. Lepas sembahyang 2 rakaat macam keldai, tidur. Gitu. Jadi dia tentang sungguh kan. Itu mazhab Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita nak buat maknanya, tapi kesimpulan belakang tu nak buat jadi sebelum qabliyah. Sebelum qabliyah. Selepas kita sembahyang witir tadi kan. Witir tadi sementara nak tunggu azan, kita pun kan nak lena dah. Kita pun tak kepala sebelah ni kan. Jadi maknanya lagi azan kita bangunlah sembahyang qabliyah, kemudian teruslah sembahyang fardu. Kita berhenti di sini ya. Yang itu yang rajih saya. Itu insya-Allah yang rajihnya insya-Allah. Di mana yang rajih disebut di belakang ni lah.
baca kat sifat solat Ya. sifat solat Nabi ke, tapi yang dikumpulkan Syekh bin Baz, Syekh Usaid. Dia tak sama dengan sifat solat. Dia memang ada ikhtilaf tu, dan dua tu ada ikhtilaf. Dia kata apa? Dia kata selepas Qabliyah tu dia baring macam tu. Macam ni ya. 1000 sunnah ke apa kita. Buku 1000 sunnah ya. Oh gitu. Khilaf, masalah khilafiyah kan, masalah khilafiyah. والله تعالى أعلم الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.